Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio dan selamat datang ke segmen baru Pala Bola Studio yang kita nak try. Kalau ada sambutan kita akan teruskan, kalau tak ada sambutan kita tak teruskan lah. Segmen player kita akan tolak ke hari lain. Dan kali ni kita nak buat podcast. Tapi ni adalah bagi aku kali pertama kot podcast orang buat seorang-seorang. Mana orang buat podcast seorang-seorang? Aku seorang je buat podcast seorang-seorang. Sebab aku perasan kalau aku buat podcast pun aku nak cakap banyak. Biarlah aku buat seorang-seorang, aku cakap seorang-seorang dalam video. So podcast yang aku tengah plan ni adalah podcast yang kita akan rangkumkan apa yang terjadi dalam satu minggu. So kita akan sembangkan dalam video pada hari Jumaat. Hampa rasa best tak idea ni? So dalam video kali ni kita ada 3 topik besar lah yang aku nak sembang tentang hari ni. Iaitu yang pertama, generational talent yang tengah perform dekat friendly kali ni. Yang kedua, kita nak sembang pasal Cancelo kata Ronaldo dia tak relevan. Macam lah dia tu relevan sangat. Dan yang ketiga, kita nak sembang pasal bola sepak Malaysia. Kita nak sembang sikit lah game panggon out ataupun stay. Dan kita nak tengok hala tuju pemilihan naturalisasi untuk pemain-pemain Malaysia. So jom kita mulakan. So dalam international match hari tu, aku rasa ada 3 pemain yang betul-betul menarik perhatian aku. Yang pertama adalah Kobbie Mainoo, yang kedua adalah Endrick, dan yang ketiga adalah Lamine Yamal. Yang mana 3 pemain ni yang ramai dah sebut dah depa ni sebagai future talent. Tapi 3 player ni depa betul-betul perform tahu waktu international break ni. Lamine Yamal dengan best performance dia waktu lawan dengan pasukan Brazil, Endrick dengan 2 game 2 gol. Kobbie Mainoo walaupun tak ada gol tak ada assist, tapi dia tenang je kontrol midfield pasukan England. So jom kita mulakan topik dulu, iaitu Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo ni kan, bila aku tengok pasal Kobbie Mainoo ni aku agak kesian dengan dia disebabkan aku tak tahulah my hate daripada mana aku tak tahu. Hang boleh tengok komen dekat Instagram, dekat TikTok, ramai yang membenci Kobbie Mainoo. Bukanlah membenci, depa ni mungkin jealous dengan Mainoo. Sebab yalah Mainoo baru perform berapa game je terus dapat kolak England. Play depa dah perform berapa season tapi tak dapat kolak pun. Mungkin tak perform lah kot kan. So mungkinlah banyak fan jealous dengan Kobbie Mainoo, dan mungkin banyak fan menyampah juga dengan fan Manchester United yang hypekan Kobbie Mainoo ni. Tapi satu benda lah aku nak cakap dah kan, Kobbie Mainoo ni adalah sejenis pemain yang memang susah nak dapat tau, yang memang rare nak dapat. Han nak dapatkan seorang striker yang boleh score gol tu senang. Bukanlah senang, tapi dia agak easy jugalah. Nak dapatkan seorang pemain yang boleh main dekat winger sangat-sangat senang. Nak dapatkan seorang midfield tu pun senang juga. Tapi nak dapatkan midfield yang tenang dekat tengah, yang matang dekat tengah, yang bila dia main kita lupa dia ni umur berapa, aku rasa sangat-sangat susah. Lagi-lagi pula performance dia lawan dengan pasukan Belgium hari tu, weh, dia main-main je mat dengan midfield Belgium. So hang boleh tengok betapa pentingnya Kobbie Mainoo dalam pasukan England. So hang boleh tengok betapa pentingnya Kobbie Mainoo dalam pasukan dia. Dia bukan soal fan Manchester United. Hang tolak tepilah sentimen fan mana-mana, tapi hang cuba tengok dia main dan hang akan hargai betapa susahnya nak main macam tu. Aku ni bukanlah nak kata aku ni terpaling main bola. Aku ni pun main bola jarang-jarang juga, tapi aku tahulah betapa susahnya nak jalankan role macam Kobbie Mainoo tu. Sebab bila hang main dekat tengah, hang ni diimpit oleh striker pasukan lawan dan midfield pasukan lawan. So ni yang membuatkan hang ni cenderung untuk melakukan kesilapan. Kalau hang selalu nervous bila pegang bola, first touch hang tak elok, maka membuatkan hang ni selalu hilang bola. So benda ni lah yang aku kata mahal, sebab Kobbie Mainoo dia ada ketenangan dekat bahagian tengah tu yang membuatkan dia ni boleh cope dengan mana-mana pressing yang pasukan lawan buat. Dan tambah lagi dia ada satu technical ability yang cukup bagus. Aku sangat-sangat menghargai bakat Kobbie Mainoo sebab pasukan Manchester United lagi-lagi dah lama dah tak ada midfield yang boleh pegang bola dalam cukup lama ni. Mungkin last time pasukan Manchester United ada player boleh pegang bola lama dekat midfield ni mungkin Pogba. Banyak midfield dekat tengah sekalipun Casemiro dia tak boleh hold bola dengan cukup lama, dia tak boleh adapt dengan pressure cukup tinggi. So bila ada player macam Kobbie Mainoo ni, aku rasa memang betul-betul generational talent. Dan aku rasa England, MU kena jaga betul-betul dia ni. Pemain yang kedua adalah Lamine Yamal. Jujur lah Mat, aku ni jarang tengok game La Liga. Aku jarang juga tengok game pasukan Barcelona. Tapi sekali aku tengok game pasukan Barca, setiap game yang aku tengok semua Lamine Yamal perform. Contoh kita sebut game Barca lawan dengan pasukan Napoli. Weh, bukan main kau Lamine Yamal main. Dan dalam game Spain dengan pasukan Brazil, antara pentas terbesar juga, game terbesar juga, dan Lamine Yamal perform dalam game ni. Walaupun dalam game ni kita tak dapat nafikan yang Endrick still the show sebab dia score gol, tapi Lamine Yamal memang tak dapat nafikan dia adalah antara punca pasukan Sepanyol boleh seri dalam game ni. Patutnya boleh menang, tapi last minute kena score kan. Sebab tengok dalam game ni 3 gol pasukan Spain, 2 dah 2 gol penalti. Tapi dua-dua tu gol pertama penalti jaringan Rodri tu mula daripada kena kekesaran dekat Lamine Yamal. Yang kedua gol Daniel Olmo, gol tu cantik banget. Tapi assist daripada Lamine Yamal. Gol ketiga penalti Carvajal kena jatuh, assist juga daripada Lamine Yamal. So Lamine Yamal dalam game ni, hang bayangkan dia muda lagi dan dia boleh perform sebagai player macam tu dalam skuad kebangsaan Sepanyol lawan dengan pasukan Brazil pula.
So tu lah aku boleh kata mungkin betul lah kot yang Laporta kata PSG offer 200 juta nak dapatkan dia tu. Tak tahulah betul ke kencing ke apa kan. Tapi kalau kita tengok dengan cara permainan macam ni, memang deserve lah mat 200 juta. Dia tenang dan sangat-sangat mudah lagi. Vibe cara permainan dia ni lebih kurang aku tengok macam Riyad Mahrez sikit pun ada juga. Tapi versi permainan dia ni Riyad Mahrez yang agility yang lagi tinggi sikit. Dan pemain muda yang ketiga yang steal the show pada minggu ni adalah Endrick mat. 2 game 2 gol, mudah lagi. Tapi kan, bila setiap kali dia main kan, dengan pakai baju dia angkat collar tu, aku dapat rasakan vibe-vibe Pele tau. Vibe-vibe bola Brazil zaman dulu tau. Sebab dapat nampak tipikal permainan dia memang macam dulu. Gol dia waktu lawan England tu memanglah gol tap in je. Tapi gol waktu lawan dengan Sepanyol tu mantap mat. Bola dah belakang dia tapi dia boleh shoot lagi. Dan yang paling menarik, Endrick dia skor dekat Santiago Bernabeu tau. Future stadium dia pada musim depan nanti. So kita tengoklah adakah Endrick boleh perform dekat pasukan Real Madrid. Dan aku rasa Real Madrid mesti akan ada dilema nanti lah. Sebab tengoklah bersepah pemain attacker pasukan Real Madrid tau. Depa ada Rodrigo, Vinicius, Endrick. Lepas tu nanti main Mbappe pula. Ataupun kemungkinan Joselu nak stay dekat pasukan Real Madrid. So dekat Real Madrid ni memang betul-betul pack lah nanti kan. Dan aku rasa tu satu masalah untuk coach baru mereka. Dan aku rasa tu adalah masalah yang bagus lah. Tapi tengoklah adakah Endrick ni boleh masuk ke dalam tim utama. Aku rasa kena bagi masa juga dekat Endrick untuk gel dengan pasukan Real Madrid. Sebab aku rasa walaupun dia perform dengan pasukan Brazil, tapi mungkin akan ambil masa juga untuk perform dengan pasukan Real Madrid. Sebab Real Madrid ni tengoklah Vini pun ambil masa berapa lama untuk sampai ke level lah ni. So itulah 3 pemain lah yang betul-betul perform pada minggu ni. Apa rasa ada lagi tak pemain yang aku terlepas? Lamine Yamal, Endrick, Kobbie Mainoo. Bagi aku 3-3 player ni sangat-sangat perform lah. Dan aku harapkan mereka dapat teruskan performance mereka. So kita masuk ke next topic pula. Next topic ni aku boleh kata awal lagi lah kan sebenarnya. Iaitu Cancelo kata Ronaldo dah tak relevan. Fuh, dia berani mat. Aku yang CR dah tua. Dan kita tengok game waktu Portugal kalah 2-0 tu pun boleh tengok lah. Dia cuba swap bola kat CR. Ada jugalah masa dia tak swap. Tapi time dia swap CR tak boleh perform. Ada betul juga apa yang Cancelo cakap. Tapi sebagai seorang pemain yang teammate kepada Cristiano Ronaldo, aku rasa tu memang disrespect lah untuk cakap macam tu. Memang betul respect tu patutnya dia dapat, bukan diminta. Tapi sebagai rakan sepasukan, hang tak patut kata dekat teammate hang yang macam tu. Aku tak tahulah player-player Portugal ni memanglah nampak depa ni memang dah macam tak mau dah dekat CR. Tapi cubalah hargai sikit CR tu sebagai seorang legend. Hang tahu tak CR tu mungkin Portugal takkan ada player macam CR lagi lepas ni. Bukan senang mak nak ada player macam Cristiano Ronaldo dekat pasukan Portugal macam tu. Sebab kalau perasan Cancelo ni dia sejenis pemain suka cakap lepas tau. Ada yang pernah tanya dia pemain yang buatkan dia sakit hati. Siapa dia? Bruno Fernandes dia cakap. Lepas tu dia kata dekat CR masa peak dia sampai 32 tahun je. Lepas tu dia dah tak perlukan dia dah. Tapi kalau hang tengok CR bila dekat Portugal, mungkinlah dia nak tambah rekod juga. Tapi kalau hang tengok balik, CR ni pernah cakap tau. Dia kata dia akan usaha betul-betul untuk bantu pasukan Portugal ni menang everything. Selagi dia boleh, selagi itulah dia akan pi. Ni bukan soal pecahkan rekod, ni soal dia nak bantu negara Portugal. Bagi aku agak terkilan jugalah dengan percakapan Cancelo macam tu bila dia disrespect Cristiano Ronaldo. Lagi-lagi Ronaldo tu adalah kapten pasukan Portugal. Memang kita tak dapat nafikan yang kadang-kadang perangai CR ni agak childish sikit lah. Bukan childish, tapi tu biasalah kan perangai nak menang. Jiwa nak menang tu kena ada. Dan mungkin player-player Portugal dia pun jadi baran dengan CR sebab CR ni dah tua tapi still demand untuk main first E. Mungkinlah macam tu. Tapi tak payahlah sampai disrespect CR sampai macam tu. Sampai kata dekat media yang Portugal dah tak perlukan Cristiano Ronaldo. Kalau Portugal kata macam tu dekat CR, hampa kena ingat Portugal depa ada 2 je trofi international tau dalam sejarah depa. Dan 2-2 tu CR jadi crucial player. Memang dekat Euro bukanlah CR yang skor, tapi sepanjang tournament tu CR juga memainkan peranan yang besar untuk pasukan Portugal. Tapi aku rasa satu benda lah yang mungkin CR ni patut buat, dan ni patut sedar lah yang dia ni dah tua dan patut bagi peluang dekat pemain muda yang lain. Dia boleh dapat collab tapi dia tak boleh lah demand nak main every game. Sebab yalah Portugal pun nak bagi peluang juga dekat striker-striker muda macam Gonçalo Ramos, Joao Felix kan nak main sebagai striker tengah. So mungkinlah Portugal nak bagi peluang dekat player-player muda pula. Tapi itulah CR ni mentality dia, selagi dia boleh tolong dia nak tolong. Itulah mentality CR. Dia bukan pentingkan dia sendiri, tapi dia sendiri rasakan yang dia ni boleh tolong pasukan. So itulah sebabnya dia demand nak main first E. Dan satu benda yang aku rasa memang disrespect dekat Cristiano Ronaldo, tapi aku tak tahulah bagi apa disrespect ke tak. Ni mungkin bagi aku je kot. Iaitu waktu Portugal menang dengan pasukan Sweden tu, aku agak terkejut tau. Waktu tu CR tak main, tapi tiba-tiba dia pun bagi jersey nombor 7 tu bagi Bruno pakai. Bagi aku memang sangat-sangat disrespect lah. Dia lebih kurang macam Messi tak main dalam Argentina, tiba-tiba Garnacho pakai nombor 10. Dia akan rasa macam tu mat. Tiba-tiba bila dia tak ada je, hampa terus bagi jersey dia dekat orang lain, menunjukkan yang hampa dia nak kata hamsara je lah.
Depa nak kata macam tu. Sepatutnya aku rasa sekalipun kalau si ada besar, jersey nombor 7 dekat Portugal tu aku sepatut direhatkan kot. Sebab nak tanda respect kepada legend macam Cristiano Ronaldo ni. Tapi itulah, tu pandangan aku je. Aku rasa macam tu dia respect. Kan apa rasa benda tu biasa je? Boleh komen dekat bawah. Sorry lah suara agak manja sikit. Tiba-tiba main resdung pula jadi macam ni. Hai, pening pula kan? Tak apalah. Penyakit tu membuatkan dosa kita hilang. Sebab kalau hang tengok balik tim Portugal, kalau hang compare, tak payah compare dengan mana-mana tim lah. Hang compare dengan tim Messi, tim Argentina. Kita bawa ke Piala Dunia waktu 2022 itu. Kalau hang compare one by one player-player pasukan Portugal dengan player Argentina, hang majoriti akan pilih player-player pasukan Portugal. Bermaksud pasukan Portugal, depth depa, kekuatan pasukan depa lagi tinggi. Tapi disebabkan depa tak main sebagai satu pasukan, depa ada ego dalam pasukan, depa ada internal problem dalam pasukan, membuatkan depa tak boleh perform. Kalau Emi Martinez dengan Diogo Costa, mungkinlah akan pilih Emi Martinez. Tapi defend Ruben Dias dengan Otamendi yang beberapa tahun lepas main dekat MC tu, mestilah pilih Ruben Dias. Pepe dengan Romero, mungkin akan pilih Pepe juga. Diogo Dalot dengan Molina, mungkinlah pilih Molina kot kan. Tapi kalau tengok left back, Nuno Mendes dengan Tagliafico, mestilah pilih Nuno Mendes mat. Dan barisan midfield Portugal, depa ada player macam Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, yang mana tiga-tiga player ni tengah top form dekat pasukan masing-masing. Dan hang tengok Argentina, aku bukanlah nak lekehkan midfield Argentina. Hang tengoklah Rodrigo De Paul, McAllister, Enzo Fernandez, Lo Celso pun kadang-kadang main. Tapi apa yang membuatkan depa ni boleh perform sampai menang Piala Dunia, tapi Portugal ada depth yang tinggi, yang ada ability pasukan yang tinggi, tapi depa tak boleh menang. So tu aku rasa mungkin disebabkan depa ni tak bermain sebagai satu hati dan depa tak rely on captain depa. Walaupun depa ada captain, tapi depa ni main sendiri-sendiri. Itulah masalah dia. Aku faham lah kan, hang akan ada rasa perasaan dengki sikit dekat teammate hang bila dia ni jadi spotlight dekat dunia. Yalah, kita cuba tengok waktu Portugal menang Euro. Waktu tu gol kemenangan yang skor bukan CR, Eder, tapi yang dapat spotlight CR. So macam tu lah mungkin teammate Portugal dia rasa macam tu. So kita masuk ke topik last lah. Topik last iaitu bola sepak Malaysia. Kim Panggon, dia stay ataupun out? Kalau kita tengok prestasi Kim Panggon dekat pasukan Malaysia, walaupun dalam 2 game last ni kita agak mengecewakan, sangat-sangat mengecewakan, kalah dengan pasukan Oman, tapi kita tak boleh lupa pengorbanan yang Kim Panggon buat dekat pasukan Malaysia. Berjaya bawa pasukan Malaysia layak ke Piala Asia. Dan kalau hampa perasan bola sepak Malaysia ni mula mendapat sambutan balik selepas Kim Panggon main dekat pasukan Malaysia. Sebelum tu memang dapat juga sambutan daripada penyokong bola sepak Malaysia, tapi sambutan daripada penyokong Malaysia dan juga harapan daripada penyokong Malaysia tak sama macam hari ni. Hari ni kita boleh kata ada juga fan Malaysia yang mengharapkan Malaysia ke Piala Dunia tau. Hang boleh tengoklah betapa bagusnya Kim Panggon ni bawa pasukan Malaysia daripada satu level ke satu level lain. Walaupun ranking kita still lebih kurang tu je. Tapi aku tak boleh nafikan yang Kim Panggon punya aura dekat pasukan Malaysia ni memang ada dan dia membagi import dekat pasukan Malaysia. Personally, aku still Kim Panggon in. Sebab aku rasa Kim Panggon boleh do something dengan pasukan Malaysia. Walaupun kadang-kadang aku tak puas hati dengan tactical dia. Tapi kalau lah Malaysia ni pilih cari untuk dapatkan seorang manager baru, aku harapkan manager tu adalah manager betul-betul proven, bukanlah manager lokal ke apa ke. Bukan tak percaya dekat lokal, tapi aku nak betul-betul manager yang kalau dia gantikan Kim Panggon, kita boleh kata oh, he's the one. Macam tu. Contohlah kalau nak bergantikan Kim Panggon, Pak Hang-seo, bekas jurulatih Vietnam, yang bawa pasukan Vietnam daripada pasukan biasa-biasa sampai ranking top 100 dekat dunia. Lepas dia tinggalkan Vietnam dengan Indon pun boleh kalah. So orang boleh tengoklah import yang Pak Hang-seo bagi dekat pasukan Vietnam. Tapi kalau sekadar nak cari coach yang biasa-biasa je gantikan Kim Panggon, aku rasa baik tak payah, baik kekalkan jelah Kim Panggon dalam pasukan Malaysia. Yang kedua aku rasa ni topik ni panjang sikit lah sebenarnya, iaitu hala 7 pemilihan pemain naturalisasi Malaysia dan juga pemain warisan Malaysia. Aku tertarik tau, aku terbaca satu komen daripada fan bola sepak Indonesia yang aku rasa suggestion ni sangat-sangat bagus tau. Yang mana dia kata sepatutnya FAM dia pun tak patut ambil pemain naturalisasi daripada dalam Liga Malaysia. Sepatutnya FAM kalau betul-betul nak cari pemain warisan kena buat scout betul-betul, cari pemain yang bermain dekat level yang lagi tinggi daripada Liga Malaysia. Sebab bila hang ambil pemain daripada Liga Malaysia, tak kira lah mereka perform dalam Liga Malaysia, bila masuk ke pentas Asia, mereka takkan boleh cope dengan level tu tau. Sebab memang mereka ni level Liga Malaysia je. Tak faham tak apa yang aku cakap? Ada je lah pemain-pemain kita ambil yang perform, contoh macam Corbin Ong, Dion Kus, dan ada lagi lah. Tapi kalau kita tengok lah ni FAM, mereka ni macam mengkinzer buta je. Kalau aku cakap perkataan tu lagi kena sensor pula kan. Mereka ni macam mengkinzer buta je pilih pemain-pemain untuk jadi pemain kacukan ataupun naturalisasi kita. Ya aku rasa sepatutnya kita contohilah macam bola sepak Indonesia. Walaupun mereka lama juga nak tunjuk mereka punya perform tu, tapi lah ni mereka dah tunjuk dah mereka punya performance. Hang tengoklah mereka ada pemain kacukan ataupun naturalisasi, sorry lah kalau aku silap, iaitu daripada pasukan Wolf. Hang boleh tengok daripada pasukan Wolf utama tau, Justin Hubner
dalam benda tu, bila dia main, dapat juga pengiktirafan daripada pasukan Wolf tau. So hang boleh tengoklah betul-betul dia ni main untuk pasukan Wolf. Hang tengok Malaysia punya naturalisasi Romel Morales. Aku bukanlah nak hina pasukan dalam Liga Malaysia, tapi itulah aku rasakan, kalau Malaysia nak ke satu level yang lagi tinggi, kita kena cari pemain yang bermain dekat level itu tinggi. Dan dalam masa yang sama, cuba polis juga player-player tempatan yang kita ada. So aku rasa mungkin kalau kita cuba scout player-player yang betul-betul ada darah pasukan Malaysia, dan pemain tu bermain dengan sangat bagus, dan yang paling penting kena ambil dalam usia yang muda, ataupun usia yang pertengahan pun okey lagi lah, dalam 25 macam tu. Janganlah umur 35, 36 hampir ambil, buat apa? Member dah fikir nak pergi ambil KWSP je tu. So itulah aku rasakan yang projek pemilihan pemain FAM ni, lagi-lagi untuk pemain naturalisasi dan juga pemain warisan, kena betul-betul pilih mat. Sebab kalau tidak, rugi je mereka jadi pemain Malaysia tapi tak boleh perform untuk pasukan Malaysia. Dia lebih kurang macam dalam pasukan Liga Malaysia lah kan. Hang kalau ada pemain import tu mestilah kena jadi pemain lagi bagus daripada rakan-rakan pasukan dia. Kalau ambil pemain import tu masuk ke dalam pasukan, ataupun kalau kita bawa ke pasukan Malaysia, kalau lah kita ambil pemain naturalisasi ataupun warisan tu masuk dalam pasukan Malaysia, performa dia saing-saing dengan player lain je, ataupun lagi teruk daripada player lain je, buat apa ambil dia? Betul tak? So itulah maksud aku. Aku tak kata siapa-siapa player, aku just random je, dan aku rasa cadangan ni sepatut dititik beratkan oleh pasukan Malaysia. Cari pemain yang boleh main-main dekat level tertinggi. Tapi jangan duk kata dia main dekat luar tu, asal dia main dekat luar je ambil, sampai tak tengok Liga Division berapa dia main. Tengok-tengok tiba-tiba dia main sampai Liga Division 9, 10 ke apa semua ke, tapi hang still ambil dia. Tapi mungkin lah kalau dia main Liga Division 8 ke 7 ke, kalau division tertinggi tu dekat division top Liga, contoh dia main dekat Liga England, macam tak silap aku Richard Chin, dia main dekat Liga Division bawahan, tapi dekat Liga Division tu division bawahan daripada Liga nombor 1 England. So macam tu tak apalah kan. Ni contoh lah dia main dekat Liga negara Hungary ke, ataupun Liga mana-mana entah apa kan, tiba-tiba main ranking bawahan, kita tengok oh dia ni main Liga negara ni padu ni, kita ambil. Jangan macam tu pula. Maksudnya kena scouting betul-betul. Tengok pemain ni sesuai ke tak nak main dekat Malaysia, dia nak main tak dengan Malaysia, dan kalau dia tak mau main dengan Malaysia, cuba approach dia, cuba yakinkan dia untuk main dengan Malaysia, dan kita kena ada projek jangka masa panjang yang tepat. Kalau tidak, sampai aku mampu dan nanti aku rasa kita duk berlega-lega air di sini je. So bagi aku agak mengecewakan lah. So tu just cadangan daripada aku, yang aku tertarik dengan cadangan daripada fan bola sepak Indon. So itulah video kali ni. Hampa tertarik dan dengan segmen yang macam ni, sorry lah, aku rasa ni first time aku cakap ni macam agak ni jugalah. Dia bukan macam podcast, macam video biasa pun ada juga kan. Kalau hampa suka cadangan ni, hampa boleh komen dekat bawah. InsyaAllah kita akan buat setiap hari Jumaat, kita akan kupas balik topik-topik yang terjadi pada minggu ni. So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.